Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bab ni dia panggil ijabatud da'wah. Maknanya menerima jemputan. Mana kita terima ajak ke orang supaya menghadiri majlis perkahwinan jamu walimah ni, maka hukumnya wajib. Bila wajib dah salah tak pergi. Cuma kewajipan tu dia boleh gugur dengan sebab kalau walimah tu ada maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi hadis daripada kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis yang ke-903 di bawah bab babu zawaji Zainab binti Jahsh wa nuzulil hijab wa ithbati walimatil urs. Bab perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh, yang ini sepupu baginda. Jadi Zainab ni dia anak kepada Umaymah binti Abdul Muttalib. Itu Umaymah itu adalah ibu saudara Nabi. Maknanya Zainab ni sepupu Nabi. Kemudian turun je perintah berhijab dan sabit adanya walimatul urs, yakni jamuan kerana perkahwinan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab ibnata Jahsh da'al qauma fata'imu thumma jalasu yatahaddathun wa idza huwa ka'annahu yatahayya'u lil qiyam falam yaqumu falamma ra'a dhalika faqama falamma ra'a dhalika qama falamma qama man qama wa qa'ada thalathatu nafar faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyadkhula fa idza al-qaumu julus thumma innahum qamu fantalaqtu faji'tu fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum qad intalaqu faja'a hatta dakhal fa dhahabtu adkhul fa alqa al-hijab baini wa bainahu fa anzalallah ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi ila akhir al-ayah. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik, katanya ketika mana Nabi SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, Nabi SAW memanggil orang ramai, yakni untuk hadiri walimah. Lalu mereka tu makan, menikmati jamuan. Kemudian mereka duduk berbual-bual. Wa idza huwa, tiba-tiba Nabi SAW dalam keadaan seperti bersedia untuk bangun, tetapi mereka itu tidak bangun. Bila mana baginda melihat demikian keadaannya, maka baginda pun berdiri. Bila mana baginda berdiri, maka bangunlah maka bangunlah orang yang berdiri. Maknanya beberapa orang yang nak pergi pun bangun juga. Akan tetapi waqa'ada salah satu nafar, tetapi ada 3 orang yang masih lagi duduk. Maka Nabi SAW datang untuk masuk. Baginda dapati mereka itu masih lagi duduk-duduk. Kemudian mereka itu pun bangun pergi. Aku pun pergi dan datang memberitahu kepada Nabi SAW bahawa mereka semua telah pergi. Maka Nabi SAW
datang sehingga dia masuk ke rumahnya dan aku cuba untuk masuk. Lalu Nabi SAW memasang tabir, hijab antara aku dan baginda. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyya illa an yu'zana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi sehinggalah diizinkan kepada kamu. Itu hadis 903. Kemudian huraian itu nanti kita baca habislah semua hadis-hadis ini, kerana hadis berkenaan dengan perkahwinan Nabi SAW dengan Zainab ni ada 3 riwayat yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Jadi dia ada sedikit sebanyak perbezaan lafaz itu, tetapi tetap daripada Anas bin Malik. Hadis 904. Hadis Anas qala anna a'lamun nasi bil hijab kana Ubay bin Ka'b yas'aluni anhu asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi Zainab ibnati Jahsh wa kana tazawwajaha bil Madinah fada'a an-nasa lit ta'am ba'da irtifa'in nahar fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ma'ahu rijal ba'dama qama al-qaum hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasha wa mashaitu ma'ah hatta balagha baba hujrati Aisyah thumma dhanna annahum kharaju faraja'tu ma'ahu fa idahum julusun makanahum faraja'a wa raja'tu ma'ahu al-thaniyah hatta balagha baba hujrati Aisyah faraja'a wa raja'tu ma'ah fa idahum qad qamu fadaraba baini wa bainahu sitra wa unzila al-hijab. Hadis daripada Anas lagi, katanya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang hijab, tentang tabir. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada aku tentangnya. Yani Nabi SAW pada satu pagi baginda menjadi pengantin, yakni pengantin bersama dengan Zainab binti Jahsh. Nabi SAW mengahwininya di Madinah. Lalu Nabi SAW menjemput orang ramai untuk jamuan setelah daripada matahari meninggi. Rasulullah SAW duduk bersama dengan Nabi SAW itu beberapa orang. Ba'dama qamal qaum, setelah mana beberapa orang telah pergi sehinggalah Nabi SAW bangun. Aku pun berjalan, baginda berjalan dan aku pun berjalan bersama dengan Nabi SAW sehingga ke pintu rumah Aisyah. Kemudian baginda SAW menyangka mereka telah pun keluar. Aku pun kembali bersama dengan Nabi SAW, maka didapati mereka masih lagi duduk pada tempat mereka. Maka baginda pun kembali dan aku pun kembali sekali lagi bersama dengan Nabi SAW sehingga ke pintu rumah Aisyah. Baginda kembali dan aku kembali bersama dengannya itu sehinggalah rupa-rupanya mereka telah pun bangun. Maka Nabi SAW memasang ataupun meletakkan antara aku dannya itu tabir. Maka turunlah ayat hijab. Hadis daripada Anas satu lagi. Hadis Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra bi janabati ummi Sulaim dakhala 'alaiha fa sallama 'alaiha thumma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam 'arusan bi Zainab faqalat li ummu Sulaim law ahdayna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyah faqultu laha if'ali fa'amadat ila tamrin wa samnin wa aqita fattakhadhat haysatan fi burmah wa arsalat biha معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال ادعوا لي رجالا سماهم وادعوا لي من لقيت قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة يأكلون منه ويقول لهم
udhkuru ismallah wal ya'kul kullu rajulin mimma yalih. Qala hatta tasadda'u kulluhum anha. فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. Hadis Anas bin Malik ni, satu lagi katanya Nabi SAW, bila mana Nabi SAW lalu di sudut ataupun di penjuru rumah Ummu Sulaim, Nabi SAW datang menemuinya dan memberi salam. Mana biasalah Nabi SAW ni, dia mengunjungi rumah Ummu Sulaim, memberi salam kepadanya. Kemudian kata Anas, Nabi SAW menjadi pengantin bersama dengan Zainab. Maksudnya Nabi SAW baru berkahwin dengan Zainab. Maka Ummu Sulaim berkata kepadaku, Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Jadi kata Ummu Sulaim, kalaulah kita dapat memberi hadiah kepada Nabi SAW dengan satu hadiah, maka aku pun berkata kepadanya, buatlah hadiah untuknya itu. Maka dia pun pergi mendapatkan buah tamar, minyak sapi dan juga keju. Lalu dia menyediakan satu jenis makanan yang dipanggil haisah. Mana campuran semua tu tadi dipanggil haisah. Fi burmatin, dalam periuk, mana periuk yang diperbuat daripada batu. Fa arsalat biha ma'i ilaihi, maka Ummu Sulaim mengirimkan kepada Nabi SAW haisah tadi ataupun periuk yang berisi haisah tadi kepada Nabi SAW. Aku pun membawa kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berkata kepada aku, letaklah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada aku, baginda memberi arahan, kata Nabi, panggil, mana jemputlah datang kepada saya ni beberapa orang lelaki, sammahum. Jadi Nabi sebutlah nama sahabat-sahabat dia tu. Nabi SAW kata, panggillah untuk aku ni orang yang kamu jumpai. Aku pun buatlah seperti mana yang diarahkan oleh Nabi SAW. Aku pun kembali, maka aku dapati rumah tu dipenuhi dengan ahlinya. Aku pun melihat Nabi SAW meletakkan tangannya itu di kuih tadi, haisah tadi. Lalu dia pun mengucapkanlah apa-apa yang Allah SWT nak supaya Nabi ucap. Maksudnya Nabi SAW membaca beberapa kalimah zikrullah apa semua tu pada makanan tadi, yang ini sebagai memohon berkat. Kemudian Nabi SAW mulalah panggil 10 orang makan daripadanya itu. Maknanya panggil 10 lepas 10 makan jamuan tadi. Dan Nabi SAW berkata kepada mereka, sebutlah nama Allah, dan hendaklah setiap orang itu makan makanan tadi apa yang berdekatan dengannya, sehinggalah semua tu tampil mendapatkan makanan tadi. Lalu faqaraja minhum man kharaja, mana hak mari itu dia pun keluarlah. Tetapi ada tinggal berapa orang yang masih lagi berbuat-buat. Kata Anas, aku pun mula rasa gelisah, rasa berduka cita lah.
Mana rasa tak sedap hati, ada lagi tak sekelik ni walaupun telah makan. Kemudian Nabi SAW keluar menuju ke bilik-bilik, yakni ke rumah-rumah isteri dia. Aku pun berjalan keluar mengikuti Nabi SAW, dan aku berkata kepada Nabi, mereka semua telah pun pulang, pergi. Maka Nabi SAW kembali, yakni ke rumahnya, lalu masuk ke rumahnya, dan dia baginda melabuhkan tabir, wa inni la fil hujrah. Aku ni duduk dalam rumah ataupun dalam bilik, dalam keadaan Nabi SAW membaca ayat daripada surah Al-Ahzab ni, ayat yang ke 53. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi SAW itu melainkan diberi keizinan untuk kamu kerana ada jamuan, tanpa kamu menunggu waktunya. Tetapi bila mana kamu diajak, maka masuklah. Dan apabila kamu telah makan menikmati jamuan, maka beredarlah, dan janganlah kamu memulakan cerita, kerana sesungguhnya itu menyakiti Nabi SAW, dan Nabi itu malu kepada kamu. Jadi Nabi tidak tegur secara terbuka kepada kamu. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah SWT dia tidak malu untuk menyatakan kebenaran. Kata Anas bahawa beliau telah berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Jadi cerita berkaitan dengan perkahwinan dengan Zainab di sini satu aspek sahaja. Kalau berkenaan dengan bab ni, bukan keseluruhan. Kalau kira cerita semua tu panjang. Macam mana boleh berkahwin Nabi SAW itu pun kita telah cerita daripada minggu yang lalu, kerana nak mengubah resam jahiliyah yang mana mereka itu tidak membenarkan seorang lelaki itu berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya, kerana pada mereka anak angkat itu seperti anak sendiri, dan janda kepada anak angkat itu dikira sebagai menantu, tak boleh nikah. Sedangkan tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan darah antara seseorang itu dengan anak angkat dia, apatah lagi dengan bekas isteri anak angkatnya. Jadi Allah SWT memerintahkan supaya Nabi SAW mengawini Zainab untuk mengubah resam itu. Jadi daripada hadis ni kita boleh lihat, yang pertama dalam cerita ni, Nabi SAW bila berkahwin dengan Zainab, maka Nabi SAW mengadakan jamuan, walimah, mengadakan walimah. Dalam hadis yang kita baca baru ni, iaitu Nabi SAW membuat walimah tu dengan seekor kambing. Jadi seekor kambing pun, walaupun nisbah pada orang Arab lain ni, kadang sepohor tu 2 orang ya. Jadi kalau kerak seekor tu kerak nek, pada 12 orang menghabisi seekor kambing. Jadi di sini dalam riwayat yang kita baca tadi, wa takallama biha masya-Allah, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada baca ni pada makanan hak dia yang dibawa pada Nabi itu, mana haisah yang dibuat, yang dimasak oleh Ummu Sulaim, Nabi baca doa. Kemudian Nabi suruh sahabat-sahabat dia ni membaca nama Allah ketika makan, maka keberkatan turun, maka bilangan yang ramai tu, mari dengan 10 tu semua dapat makan dengan sempurna. Jadi Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat dia ataupun orang ramai untuk menikmati jamuan. Jadi dalam bab ni dia panggil ijabatud da'wah, maknanya menerima jemputan. Mana kita terima ajakan orang supaya menghadiri majlis perkahwinan, jamuan walimah ni, maka hukumnya wajib. Bila wajib dah salah tak pergi. Cuma kewajipan tu dia boleh gugur dengan sebab kalau walimah tu ada maksiat. Mana kita dapat tahu bahawa ada tarian gelak ke, macam-macam lah benda maksiat yang boleh berlaku. Antaranya
ramai tak tutup aurat, tuan rumah diri pun tidak tutup aurat ke apa semua, dengan ada nyanyi lagu-lagu yang tidak munasabah. Kemudian kita dapat tahu juga bahawa yang dipanggil itu hanya orang kaya, orang tertentu, orang-orang miskin tidak diajak. Itu pun dikira sebagai mungkar. Jadi menerima jemputan itu wajib. Kemudian walimah ni ataupun jamuan ni dia ada dua bentuk. Walimah tu maknanya disebut khusus kepada jamuan perkahwinan. Ada juga disebut walimah ni untuk akikah pun walimah juga. Untuk kita orang Arab dulu dia jawi pun dia ada walimah juga, jamuan juga. Jadi sepakat ulama mengatakan bahawa kalau walimah walimah perkahwinan itu wajib. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, walimah selain daripada perkahwinan hukum dia sunat. Tapi ada ulama mengatakan bahawa semua tu bila diajak wajiblah. Wajib kena pergi, tanpa dikhususkan dengan walimah perkahwinan. Apa jua jamuan itu dia kira wajib pergi. Kalau kita tidak dapat pergi tu, kita pesan lah, kita telefon, kalau kita beritahu bahawa kita ada sebab-sebab tertentu yang tidak dapat kita hadir, macam kita sakit ke, berada di tempat yang lain ke. Kalau orang tu puasa, kalau orang tu puasa, dia perlu hadir, wajib dia hadir walaupun dia tak makan, sebab yang penting dia mari. Bila dia puasa, dia tak boleh makan, dia boleh doa. Dia boleh berdoa untuk keluarga tuan rumah dan juga untuk pengantin. Jadi soal dia makan tak makan tu suku, yang penting dia hadir. Jadi ulama kata hadir tu wajib, makan tu nombor dua. Maknanya tidak wajib makan. Jadi dia ada pilihan lah. Kalau dia nak makan, dia makan. Kalau tak sih, tak sih. Maknanya dia pergi tu, rumah tu jamu laksa, dia jenis sakit orang. Tak boleh marah kalau laksa ni. Jadi dia kata tak boleh kita tak makan ke ni. Jadi maknanya kita ada pilihan lah untuk makan ataupun tidak. Tetapi ada perincian juga, kalaulah tuan rumah tu dia terasa kita tak makan, kita tak makan, jadi wajib kita makan. Walaupun kita kata ambil lah nasi senduk, daging sekeping, mana pada ketika tu wajib. Kalau tuan rumah kata ambil, jadi 5 kali ayat agutu tu, jadi kita kena raih lah. Walaupun pada asalnya yang penting kita hadir, itu sebagai meraihkan. Jadi kalau orang itu puasa, ada ulama kata wajib berbuka, ada kata tidak. Tetapi dalam hadis lain kata kalau seorang itu dia pergi tu dalam keadaan dia berpuasa, dia boleh berdoa. Dia boleh berdoa, tak perlu dia buka puasa. Tapi ada juga jenis orang ni, dia pergi buka puasa rumah tuan rumah. Orang buat bawah tu dia pergi buka puasa. Tapi kalau tengok di kad tu jamu setakat pukul 6, buka puasa pukul 7 suku, tak boleh. Tak boleh. Melainkan dia ambil tu, dia pergi pukul 6, dia bubuh-bubuh, dia pergi makan mana tak tahulah. Tapi biasanya tak boleh lah. Sebab dalam ayat yang kita baca ni, waktu jamuan tu dia ada isyarat waktu jamuan bermula bila sampai bila. Jadi kalau kita pergi lewat menyusahkan tuan rumah ni dia gelak gak, dia pun nak nyepel malam nak nyenggeng ni, pukul parisa mari lagi. Tuan rumah daripada maring lagi, dia sibuk. Orang kata hari sampai kerja tu sibuk, tiba-tiba kita pergi lewat pula. Jadi tak boleh lah. Maknanya itu boleh menyebabkan susah tuan rumah. Maknanya kita kena pergi pada waktu yang ditetapkan oleh tuan rumah, ataupun kita kira waktu ma'ruf, waktu yang diketahui umum. Maknanya biasanya setakat pukul 6 lah, 6.30 tu dah lagi. Kalau bangorik baru kita sapa cadang nak buka puasa, itu boleh, kena minta izin tuan rumah lah.
Jadi Nabi SAW panggil ni, mereka pun mari makan-makan. Dalam riwayat yang terakhir yang kita baca tadi, Nabi SAW menamakan orang tertentu. Mana yang perlu hadir ni orang yang dijemput. Orang yang tidak dijemput tak boleh. Tak boleh. Dia nak tupai. Dia nak tupai. Maknanya kawan ni orang tak ajak, tuan rumah tak ajak dia, tapi dia kata tak boleh, aku nak pergi juga. Nak tupai demo. Jadi dia pergi juga. Orang yang bawa dia tu dah kamu nak pergi kak, marilah, tapi aku tak ajak kamu sendiri. Jadi kamu kena minta izin dengan tuan rumah. Maknanya kalau kita tidak dijemput tak boleh. Ada jenis orang ni, dia tengok dia mari jalan kan, dia tengok orang ramai ada kemah ke apa semua, dia pun mari. Jadi walau ngaku orang tak, dia makan nasi tak boleh. Tak boleh nak buat salah ke apa ke, tak boleh. Jadi kalau kita nak pergi jamuan tu kena tentu kita dijemput. Kalau kita tak dijemput tak boleh. Jadi Nabi panggil seorang-seorang, Nabi sebut nama tu. Kemudian Nabi berdoa pada Haisah. Maknanya ada dua jenis lah jamuan ni. Satu hak kambing tu, satu lagi kita kata kuih lah. Haisah ni maknanya benda manis. Sebab itu campuran buah tamar hak manis dah. Ada minyak sapi pula, minyak lemak, lepas tu campur dengan keju pula. Keju ni, keju hak zaman dulu ni hak kerah tu. Kerah tu tempat kita rasa tak ada. Tak ada bukan jenis keju tempat kita ni. Tapi kita tahulah hak ada, kita jumpa di Pakistan dulu tu, dia keju tu sogun ni, hak kerah, kering, kerah sungguh lah. Jadi mungkin jenis tu sebab hak ni dibawa ke mana-mana. Dalam keadaan kerah tu dia bawa sebagai bekalan bagi musafir. Mana kalau dia nak makan, nak masak, kalau kita kat pesen sarding lah, pesen sarding, ikan bilis ke apa semua dah. Cara orang dulu dia musafir ni, lagu tu lah dia ada makanan kering. Seperti mana kita ni ada ikan bilis, ada macam-macam jenis benda tu. Jadi ada yang dibuat tu jenis makanan yang mengenyangkan, dan ada juga kita kata pencuci mulut ni kira-kira. Jadi 10 orang tu dah. Jadi hak mari tu dia makan, dia kelik lah. Tapi ada ni dalam riwayat ini mengatakan bahawa ada 3 orang ni tak balik-balik, tak sudah jamuan tu orang lain makan dah. Jadi dia duk buat lagi, menyebabkan Nabi SAW gelisah. Anas pun tu gelisah juga. Sebab Anas ni dia kita baca tadi, dia telah berkhidmat kepada Nabi ni. Dalam tempoh mula-mula Nabi tiba di Madinah tu, Ummu Sulaim hatad untuk khidmat kepada Nabi SAW, supaya dia dapat ilmu, dia dapat terdidik dengan akhlak-akhlak apa semua tu. Jadi Ummu Sulaim hantar Anas untuk khidmat. Jadi oleh kerana dia berkhidmat dengan Nabi, pergi mari dengan Nabi semua, dia faham lah. Bila seseorang tu mendampingi guru ni dah, lama dia bersahabat dengan guru dia ni, dia boleh merasai jiwa guru dia. Dia faham. Dia faham guru dia tu gapo, pesen dia gapo. Jadi bila Nabi SAW gelisah dengan sikap beberapa orang sahabat dia ni, dia masih lagi duduk berbuat, sehingga Nabi tubik pergi jalan pergi rumah Aisyah dah. Lepas tu balik semula rumah dia lah dengan rumah Zainab ni. Tapi dia tu ada lagi duk buah. Sapalah akhirnya mereka tu berkali habis modal kali dah. Bangunlah. Jadi daripada sini turunlah ayat yang menegur sikap ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke mana-mana rumah Nabi
melainkan diberi keizinan kepada kamu untuk menghadiri jamuan. Maknanya rumah Nabi ni dah, mentaka dia Rasul, mentaka dia Nabi ni, umat ni dia tak boleh masuk sesuka hati. Sebab itulah dia ada ayat turun sebelum daripada tu. Kalau orang tu mari nak jumpa dengan Nabi, nak cuak bisik dengan Nabi, ada benda dia nak kecek dengan Nabi, dah, Allah Ta'ala suruh sedekah dulu. Supaya apa? Supaya orang beriman ni dia terdidik. Maknanya kalau nak jumpa orang besar, orang penting, dia kena tahu waktu dia, kesediaan orang besar. Sebab itulah dalam sistem dipakai ni, dah, kita nak jumpa dengan orang besar ni, pertama kena buat appointment melalui SU dia. Jadi benda tu benda yang tidak bercanggah dengan syarak. Sebab dalam ayat surah Mujadilah tu Allah Ta'ala menyebut, dah, bila seseorang tu nak berbisik, ada urusan dia nak kecek dengan Nabi, maka faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hendaklah dia memberi sedekah dulu kalau orang tu ada benda yang dia nak bercakap dengan Nabi. Tak boleh jumpa mudah-mudah. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia banyak urusan. Waktu Nabi terima wahyu, Nabi nak jumpa orang tu, nak jumpa orang ni, nak berdakwah situ, berdakwah sini. Jadi masa Nabi tu berharga. Jadi tak boleh orang tu nak eret Nabi, nak buat suka-suka ke gapo ke, tak boleh. Jadi bila ada hajat, barulah mereka tu dapat jumpa Nabi. Itu pun Allah Ta'ala mengarahkan supaya sahabat bersedekah dahulu. Itu cara disiplin. Jadi tidak boleh masuk menemui Nabi SAW melainkan pada ketika baginda mengizinkan kepada kamu, dan bila ada jamu yang makan lah, mana dijemput kamu ke rumah dia untuk makan-makan seperti walimah di sini, ghayra nazirina inah, tanpa menunggu waktunya. Maknanya kita kena pergi tu tepat pada waktu ya kita itu dijemput. Kalau macam kita backwah lah ni kak, kalau kak tu tulis jamu pukul 12, 11.30 kita ada dah cokok, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita mari dah tunggu berderu dah tu mari makan, sedangkan ular tak gelegak lagi. Tu rumah kelar kabut, tak sudah hati lalu dia dalam keadaan dia tidak bersedia, dia masih lagi sibuk. Meja tak siap lagi, pinggan tak susun lagi, apa semua, tiba-tiba kita duk cakap dah tunggu. Tak boleh. Jadi kita kena tahu baca molek kad tu. Kau ingat kau pukul 11 dah. Jangan duk main ingat kita lah. Hak tengok kalau kita baca di kad tu, dia kalau dia kata pukul 12 lah. Jangan kita mari. Tapi kalau kita baca di kad tu pukul 12, kita pergi 12.30, dia kelar kabut lagi, tu masalah dia lah. Bukan masalah kita ni kena jaga. Tanpa kita tunggu cokor, tunggu gula gelegak, tak boleh. Jadi kita kena tahu waktu dia. Tapi kalau baca kita sibuk lah, tak ada arah sebab nak pergi lain, kita singgah mata, jumpa mata, pergilah. Maknanya kalau orang tu dia dalam keadaan terpaksa pergi ke tempat yang lain, dia singgah tu dia jumpa mata, dia pergilah. Dia nak bagi hadiah pada waktu tu, lah. Lepas pada dia pergi. Maknanya dia dengan masuk di sini, kalau orang tu nak hadiri jamu pada asalnya dia kena mari pada waktu yang ditetapkan. Jangan dia tiba sebelum waktu makanan tu tersedia. Jadi dia kena mengambil kira lah, kalau tidak kelar kabut tuan rumah. Setengah hari kita pula dia pergi jenguk dapur. Dia pergi cebok kawan teras sikit, kawan nak kecak. Tak boleh. Dia ada ni apa jenis orang ni, dia ada dah disediakan untuk dia di meja tu dengan ada tray apa semua. Dia ni pergi ikut plastik putih tu, kata kita nak cari kakak dalam lah, macam-macam dah. Dia pergi cebok sendiri dalam gula. Kalau orang dulu dia marah, dia pegang tu senduk sodak tu, orang lain tak boleh pegang. Maknanya itu peraturan. Jadi bab walimah ni banyak perkara.
Maknanya Islam ni seperti yang dihuraikan oleh fuqaha berdasar pada ayat Quran, berdasar pada hadis, dia ada panduan. Yang mana orang nak menghadiri jamuan tu dia kena faham molek. Jadi ada ghairu nazirina inah. Kemudian walakin idza du'itum fadkhulu, bila mana kamu dipanggil dah maka masuklah. Maknanya bila kamu dipanggil pada waktu dia sudah tersedia, maka masuklah, makanlah apa-apa yang dihidangkan kepada kamu. Jadi kalau dia tak akal tu tak sah lah. Jadi kita duk gerai ke udang panjang hak orang letak untuk pengantin dah. Tak boleh. Kita hak bahagian kita, hak tuan rumah letak ada tu, kita kambing-kambing tak ada kau, tak boleh. Kita jangan tebing tanya hak mana tak ada, hak ada situ, hak dia akak, hak tu lah hak untuk kita. Kita duk cari kakak dalam tak ada, lepung tak ada, tu tak ada, tak boleh. Hak mana ada pada kita, kita makan. Kemudian bila mana kita telah makan, fantasyiru, maka bersurailah, beredarlah. Mana sudah makan kak, tak pinggal pada tempat dia, basuh-basuh tangan ke apa semua, kita pun baliklah, cukup. Sebab apa? Sebab kita sebagai tetamu ni mari mentah je. Malaikat kalau tuan rumah kata gaduh nak pergi dah, duduk lu kita buat-buat dah, rasa gaduh mana lain kalau gitu. Hak ni dalam cerita ni hak Nabi panggil 10 orang, mana ada giliran lah. Jadi kita kena ikut peraturan ataupun apa yang dikehendaki oleh tuan rumah. Dalam ayat ni Allah Taala kata bila kamu telah makan maka bersurailah. Wala musta'nisina li hadis, jangan kamu mula buka cerita. Jadi kalau kita start cukwa ni kak, so cerita dah. Kadang-kadang setengah tu dia sudah dah makan, meja dia buat apa-apa dia. Waktu mai ambil kuih, sama cerita tak habis. Jadi orang lain tu mari nak duduk makan, tanpa ada makan tengok bawa pokoknya ke apa semua. Jadi kita ni kadang-kadang tak masuk tangan dah, kering gitu tangan duk buat. Jadi kita nak buat tu, kita oyak kogu kita saya kena kopi nak buat tak. Jadi nak buat di rumah majlis tu tak boleh. Melainkan tuan rumah kata tak ada orang ni, tak segaduh manalah ala kompeten ni dah. Kesip ataupun orang tak ramai lagi, tuan rumah kata jangan gaduh pergi, kita jangan jumpa ni, lain dah. Tapi dalam keadaan orang ramai apa semua tu, maknanya dalam ayat ni memberitahu pada kita kena bertimbang rasa kepada tuan rumah. Dia pun ada urusan lain, begitu juga kita kena mengambil kira juga jemputan lain. Inna zalikum kana yu'zin nabi, perbuatan kamu itu, maknanya masih lagi duduk berbuat-buat walaupun telah makan, itu mengganggu Nabi, terasa Nabi, menyebabkan Nabi terganggu. Tapi Nabi ni dia malu, yang ni untuk menegur kamu. Mana kalau kita baca dalam hadis tadi, Nabi 2-3 kali tubik masuk. Jadi Nabi nak kata klik-klik lah, makan-makan dah lah, tak tergamuk tapi malu. Jadi pelik ni kadang-kadang orang yang nak tegur tu jadi kau malu, takut demo malu lah. Kalau dah kita marah tak malu demo, baik kita hok marah ni tu dia tak, tebing kita buka mulut kita marah, demo pula malu. Jadi kena faham lah keadaan tuan rumah ni. Jadi Nabi SAW dia malu untuk menegur kamu, tetapi Allah SWT tidak malu daripada kebenaran. Maknanya Allah SWT tegur kamu dengan turun ayat ni untuk menyatakan kebenaran. Allah Ta'ala tidak malu. Tapi dia Allah Ta'ala tegur gak terakam lah. Maknanya orang yang baca, orang yang terlibat dengan perkara ni, dia baca ayat ni walaupun tak sebut nama dia, dia kata ki hakun ada. Maknanya berat sahabat ni, bukan berat akhlak, tidak. Maknanya sahabat ni
Bila dia buat kesilapan, ditegur oleh Allah Ta'ala, benda tu ada dalam Quran, cuma tak disebut nama dia. Tuhan nak jaga. Tapi dia faham lah bahawa dia telah ditegur. Maknanya menjadi sahabat Nabi ni benda yang berat, bukan benda yang ringan. Kalau kita kata, oh kalaulah aku ni bersama dengan Nabi dulu, tak payah koyak. Sebab bila kita menyalahi perintah Nabi, Allah Ta'ala tegur, Nabi tegur, dia benda tu terakam kekal sampai bila-bila. Mana Ji? Kita oyak lah keuzuran tu. Asalnya kena gi. Dia gini lah, benda wajib. Bila benda wajib ni dia ada gugur dia juga. Macam kata asalnya wajib, dia kata sekelami kena gi, dah. Lepas tu hari tu kita uzur ke, sakit kepala ke, dah. Asalkan kita ya, jangan menyebabkan dia mana tak mari ni, dah. Sehingga dia berprasangka buruk pada kita. Jadi kita beritahulah, kita pesan pada isteri kita ke, ataupun kita sendiri WhatsApp ke dia ke, hello ke dia ke, beritahulah sebab. Asalkan dia tahu sebab kita. Dah. Tapi janganlah kita aku nak ayat gapo tak segi. Tu apa hadis tetap walimah. Kemudian sebenarnya bab tentang hukum jemputan menghadiri walimah ni yang akan ada nanti pada bab yang ke-15 ni, hadis 906 nanti. Cuma hadis yang kita baca ni tentang perkahwinan Zainab binti Jahsh dan berkait dengan turunnya surah 53, surah Al-Ahzab ayat ke-53 ni, dia ada panduan kepada orang yang menghadiri apa jamuan tadi, untuk dia patuhi. Macam kita sebut tadi, waliyakul kullu rajulin mimma yalih, seseorang itu hendaklah makan dengan apa yang dekat dengan dia. Jadi seperti kita sebut tadi, apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, dia kena ambil itulah. Asalnya kalau tuan rumah tu letak di hadapan dia tu, kita kata bekah apa, nasi ke lauk ke, kita ambil dekat-dekat. Kita ambil dekat. Macam kalau kita makan dengan talan kan, dah, kita ambil dekat kita lah. Jangan gigak tengah alik orang ranya situ, ranya sini, tak boleh. Kita ambil dekat dengan kita. Di bawah makna ni juga, maknanya apa yang dihidangkan kepada kita itulah kita ambil makan. Bukan kata kita dapur, dah, pergi makan dapur tu. Tak boleh lah. Maknanya kita di bawah ayat, di bawah hadis ni, maka apa yang berdekatan dengan kita, maknanya kita apa yang kita nampak dihidangkan pada kita tu, hak tu lah. Kalau kita kata macam hidangan depan kita dah, orang hidang kan pasang ada lagi lah ni dah, hak hidang sebekah-sebekah ni, ayam pecik sebekah, gula sebekah, sambal sebekah, acar sebekah, sepinggir-sepinggir tu dah. Jadi hak dekat dengan kita tu sambal. Lepas tu kita nak ambil sambal sama-sama, tidak. Maksudnya masing-masing tu ambil hak dekat dengan masing-masing, lepas tu tunggu giliran lah. Kita ambil sambal kita dulu, dah. Lepas tu dekat sikit ada ikan kering, ambil dulu, dah. Jangan pakai dulu tekan nak kau gula tu lalu. Ada kita kata ambil giliran. Jangan apa, jadi kebudak-budak sikit. Jadi maksud ambil hak dekat ni, maknanya ambil hak sesuai dengan kita. Maksud ambil dekat ni, kalau jenis makanan tu jenis yang sama. Jadi kalau kita nak pergi ambil alik tu pun bagi tulah juga. Tapi kalau hak alik sana tu hak jenis lain, tak apa lah. Kita boleh ambil ambil hak alik jauh daripada kita, kerana dia berlainan dengan hak dekat dengan kita. Kalau hak jenis berlainan dengan kita, jauh pun tak apa ambil. Kalau jenis sama, tak payah kita pergi ambil jauh, ambil dekat je. Itu maksud hadis ni.
Tak boleh tu, tak boleh. Kita makan mana ada. Makan orang dekat tu maknanya hak ada. Kalau tak ada, warna gula tak ada ni. Tak. Dekat tangguk daging. Tak boleh. Kita ambil mana ada. Baru kita duduk dia lah. Sebab kadang-kadang tuan rumah pun ada juga. Dia tak ada bajet kau gapo kau, jadi kita kena melera lah. Sebab kadang-kadang dia tak jaga, pukul 3 dah habis dah gula. Jadi kita pandai-pandai lah. Sebab itulah setengah tu dia bahas lagi. Setara mana kita boleh makan di tempat kenduri tu. Setara mana. Tak. Ada kata sekadar kalau kita beli nasi berlauk sekala tu jangan kita duduk timbung gitu. Boleh. Sebab orang lain pun nak makan juga. Tapi kalau tuan rumah kata warna tak nambah tu, mana suruh nambah, kita gilah. Dah. Jadi tengok pada keadaan. Hak asalnya kita makan dengan apa yang ada, sekadar hak kita nak dengan hajat kita. Dah. Tapi kalau tuan rumah tu duduk suruh nambah-nambah, kita kenyang dah, tak boleh lah. Tapi kalau kita nak juga, kadang-kadang orang ni ada juga dia buh mula-mula sikit. Dah. Takut tak sedap. Ada jenis bubuh banyak, makan 2 mulut tak sedap. Sudah dia. Sudah. Mulalah. Gapo? Lagak dalam super itas. Jadi kita kena pandai-pandai lah. Kadang-kadang kita dalam setengah-setengah keadaan kita mari tempat jamuan ni bukan nak suruh kenyang pun. Dah. Mana kena mengambil kira banyak perkara lah. Atas apa kebijaksanaan kita, hikmah kita. Tapi hak asalnya kalau benda tu sudah tak ada dah, kita dia lah. Dia. Kalau tidak nanya tuan rumah. Jadi kita berhenti setakat tu. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.